Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semua dah sedia ke belum ni? Tak ada respon ni, semua dah ada kat sini belum ni? Dah sedia belum ni? Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Kan saya cakap seorang je tadi. Okey, bagaimana latihan lepas? Dah buat belum? Latihan dah buat ke belum? Dah. Dah siap. Ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. Okey, lepas ni, lepas habis kelas, saya nak awak hantar latihan yang kita bincang kejap lagi ni. Latihan homework ni lah. Okey, dalam Google Form. Saya akan bagi Google Form, nanti awak ambil gambar, upload gambar awak dekat Google Form tu. Okey, bukti kerja awak buat. Okey, yang mana tak buat, pastikan awak buat pembetulan lah selepas ni. Okey, saya nak hantar lah. Okey. So sekarang saya akan present soalan latihan lepas. Okey, kalau tak nampak, kalau freeze ke, bagi tahu saya. Okey. Okey, boleh nampak skrin Tak ada. Okey dah. Nampak Nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Kita teruskan lah. Okey, ni latihan saya suruh buat, latihan praktis secondary 1.1F. Okay, nombor 2, A, C, D, F, G, I. Okey, harap-harap tak ada masalah lah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama, soalan A. Okey, A tak ada masalah kan? Macam mana nak buat? Soalan A. Kembangkan dulu. Okey, kembangkan, so dia akan jadi M kuasa 2 M kuasa 2 Tambah 2M. 2M M sama dengan Dengan 3. 3. sama dengan 3. Lepas tu buat apa? Bawa Pindahkan 3 ke sebelah. Okey, jadikan dia bentuk arm lah. Bentuk arm persamaan kuadratik. So dapat ini. Okey, ingat ada ini satu markah. Okey, lepas tu buat kurungan siap-siap sama dengan kosong. Tak ada sama dengan kosong, salah So M yang pertama awak dapat berapa? Berapa? Apa tak dengar? 1. Lagi 1? Berapa? Negatif 3. Negatif 3. Semua dapat sama Sama-sama. Okay, so kat dalam ni kita letak apa? X. M tolak 1. M tolak A. M tolak. Jangan letak X kalau letak X salah. So kita letak M. M tolak 1 dengan M M tambah 3. tambah 3. Okay, baru Rata balik tak apa apa? Rata balik. Terbalik tak ada masalah. Asalkan ada tolak 1, ada tambah 3. Okay, terbalik tak ada masalah. Okay. Okay, B. Ya, soalan D. Soalan D Okay, A tambah 5 per A sama dengan 6. Ini soalan berapa? Soalan apa? Soalan nombor 2. Saya suruh buat nombor 2 kan? Apa dia? Tak ada apa-apa je gosong, dia tak perasan mic tu buka. Okay.
Okay, so sekarang macam mana nak tukarkan kepada bentuk am? Apa perlu kita buat? Tu darab dengan A tu salah. Okay, A ni Darab ke A. semua atas ni semua darab A. Ini darab A, yang ini pun darab A. So akan dapat A kuasa 2 tambah 5 sama dengan 6A. 6A. Okay, tukarkan kepada bentuk am, dia akan jadi A kuasa 2 Tolak 6A. tolak 6A Tambah 5. tambah 5 sama dengan 0. Okay, ini satu markah. Okay, cara macam mana awak buat ke atas ni tak penting. Yang penting ada dapat bentuk am ini baru dapat markah. Okay, macam mana cara tak kisah. Okay, lepas tu buat kurungan sama dengan 0. Okay, so A yang pertama berapa? 5. 5. Yang kedua? 1. 1. Semua dapat sama Sama. Okay, kalau ada yang lain bagi tahu sebab saya tak check ni. Saya ikut jawapan awak je ni. Okay, sekejap ada yang baru masuk. Okay. Okay, jadi dalam ni A tolak 5. Lagi satu. A tolak 1. Okay, so ini satu markah, ini 2 markah. Okay, ada soalan setakat ni? Cikgu, macam mana dapat 6A cikgu? Sebab semua nombor ni kena darab A sebab kita nak hapuskan A kat bawah ni. So semua sekali kena darab A. Okay, so dapatlah A kuasa 2 tambah 5 sama dengan 6A. Okay, boleh faham? Faham. Okay, ada lagi yang baru masuk. Okay, seterusnya. Soalan G. Okay, soalan G. Okay, yang baru masuk saya nak cakap lagi sekali. Latihan ini mesti hantar pada saya ambil gambar, upload selepas kelas ni nanti. Saya akan bagi Google Form, awak akan hantar latihan awak dekat Google Form. So yang mana tak buat, boleh salin jalan kerja ni. Saya tengok pastikan awak buat je. Okay, yang dah buat semak, hantar je yang dah semak tu. Okay, so G, H tolak 2, H tolak 1 sama dengan 12. Okay, kita kembangkan dulu. Dia akan jadi apa? H kuasa 2 H kuasa 2 tolak H tolak H tolak 2H tolak 2H tambah 2 tambah 2. tolak 12 sama dengan 0. Okay, 12 terus tolak, pergi pindahkan tolak 12 sama dengan 0. So, permudahkan dia H kuasa 2 berapa? Negatif H tolak 2H Tolak 3H. 3H. tolak 3H 2 tolak 12 Negatif 10. tolak 10 sama dengan 0. Okay, ini satu markah. Sekejap, ada yang baru masuk lagi. Okay. Okay, dah dapat bentuk A, buat kurungan siap-siap. Okay, tekan kalkulator, apa dapat H dia yang pertama? 5. 5. Lagi satu? Negatif 2. Negatif 2. Yang lain dapat sama? Ada jawapan yang berbeza? Sama So ini H tolak 5, lagi satu? Sama. H tambah 2. Okay. So ini satu markah lagi, ini 2 markah. Selesai. Ada soalan untuk A, D, G? Ada soalan ke? Tak ada. Okay, boleh kita teruskan? Dah siap semak? Belum. Belum? Okay, cepat sikit.
Sudah? Dah ke belum? Dah cikgu dah. Sudah Okey, kita teruskan. Soalan CFI pula. Okey, soalan C. Okey, 1/2 Y kuasa 2 sama dengan 12 tolak Y. Okey, macam mana nak tukar kepada bentuk am? 2 tu pergi dekat belah kanan. 1/2 ni. Ah, Okey, awak pindahkan jadi dia akan jadi darab 2 lah kan? betul. So darab 2. So Y kuasa 2 akan sama dengan 12 kali 2, 24. Y darab 2, negatif 2Y. Okey, lepas tu pindahkan semua ni sebelah kiri. So awak akan dapat Y kuasa 2. Tukar kepada bentuk am terus Positif Lepas tu apa? 2, positif 2Y. Positif 2Y, Negatif 24. negatif 24 sama dengan 0. Okey, ini bentuk am. Satu markah. Okey, buat kurungan sama dengan 0. So Y yang pertama berapa? 4. 4. Y yang kedua Negatif 6. negatif 6. So dekat dalam ni akan jadi Y tolak 4, Y tambah 6. Okay, so 4 markah lah. Dah soalan C? Dah. Okay, so soalan F. 2H tambah 6/H sama dengan 7. Okay, sama macam tadi, soalan apa tadi? Kita pindahkan H ni, maksudnya nak pindahkan, nak hilangkan, kita darabkan semua sekali dengan H. So ini akan jadi 2H kuasa 2 tambah 6 sama dengan 7H. So pindahkan 7H ni, so dia akan jadi 2H kuasa 2 tolak 7H tambah 6 sama dengan 0. Buat kurungan siap-siap sama dengan 0. Jadi H yang pertama berapa? 2. 2. H yang kedua 3/2. 3/2. positif ke negatif? Positif. Positif. So 3/2. Okay, so sini akan jadi H tolak 2. Yang ini akan jadi 2H. 2H tambah 3. 2H tambah 3. Okay. So sini akan jadi 2H tambah 3. Tolak. Tolak. Sebab sini positif kan? Betul. Bila positif, sini akan jadi tolak 3. Okay, so ini satu markah. Ini satu markah. Ini 2 markah. Okay. Okay, soalan I. Soalan terakhir I. Okay, soalan I. Sama macam soalan G tadi. Kembangkan dulu. Sama dengan 16R. So sini akan jadi R kuasa 2 lagi. Tambah 9R. 9R tambah R. R tambah 9. Yang ini terus kita pindahkan akan jadi tolak 16R sama dengan 0. So permudahkan, so R kuasa 2, ini 9R tambah R tolak 16R jadi berapa? 6R. Ya, Negatif 6R. Negatif 6. negatif 6R. So tambah 9 sama dengan 0. Okey, sudah bentuk am. Okey, buat kurungan. Okey, R yang pertama berapa? 3. 3. R yang kedua? Tak ada. 3. Satu je kan? R kedua pun tambah dengan 3. So sini akan jadi R tolak 3
R tolak 3. Okay, sama ada 1 atau 2 punca. So, sebab dua-dua sama, so R sama dengan 3 je lah. Kita tulis 1 je jawapan dia. Tapi dalam ni kita buat dua-dua. Okay. R tolak 3, R tolak 3. So, jawapan dia R sama dengan 3. So, ini satu markah je lah. 3 markah je lah. K1, K1, ini N1. Okay. Dalam ni kena ada 2 ya. Walaupun jawapan dia 1, dalam ni kena ada 2 yang sama lah. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Okay, sebab nanti nak melakal graf, kena tahu cari punca. Okay, so dah siap? Yang belum buat dah siap? Siap semak? Belum. Okay, cepat sikit. Okay dah? Sudah ke belum? Dah. Okay, kita akan sambung. Okay, kita masuk kepada bagaimana untuk melakal graf fungsi kuadratik. Okay, kita akan masuk yang baru dah ni. Okay, melakal graf fungsi kuadratik. Okay, ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakal graf fungsi kuadratik adalah seperti berikut. Okay, ada 3 benda yang awak kena tahu cara nak lukis. Mesti kena tahu bentuk graf yang betul. Okay, bentuk graf ni sama ada senyum atau masam lah. Bergantung kepada A. Tak nampak Saya tukar kali sekejap. Okay, sama ada bentuk senyum ataupun bentuk masam. Okay, kemudian ini adalah A lah. A dia berapa? Okay, pintasan Y ni apa? Apa pintasan Y? Macam mana kita tahu dia adalah pintasan Y? Garis yang mendatar. Garis yang mendatar. Garis yang memotong paksi Y. So, kalau pada fungsi, kita tengok nilai C. C itu adalah pintasan Y. Okay, nilai C itu adalah pintasan Y. Okay, pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut, yang ini adalah punca. Okay, punca dia lah, punca graf fungsi ni. Okay, 3 ni lah yang penting. Okay, yang keempat nak bagi graf cantik, kita cari dia punya paksi simetri. Kalau 4 ni, kalau nak bagi graf cantik, kita cari dia punya paksi simetri. Paksi simetri macam mana nak cari? Apa formula dia? Ingat lagi tak? Paksi sudah. X sama dengan X sama dengan M. negatif B per 2A. Ni formula untuk paksi simetri. Okay. Ini kalau nak bagi graf cantik lah. Tidak yang 3 yang utama dia yang penting. Okay. Tengoklah macam mana nak buat. Okay. Untuk kes yang pertama, graf fungsi kuadratik bersilang pada paksi X. Okay, tengok memori dulu. Kalau ini adalah fungsi dia X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Kita tahu A dia 1, B dia negatif 4, C dia adalah 3. Okay, pemalasi bagi satu fungsi kuadratik merupakan pintasan Y graf fungsi kuadratik tersebut. Jadi C ni adalah pintasan Y. Jadi kita tahu pintasan Y dia berada dekat 3. Okay, kita tengok contoh A ni dulu. A dengan B Okay, contoh A fungsi dia X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okay, kita tahu nilai A dia positif. Bila A positif, bentuk dia senyum. Okay, kita tahu dah bentuk dia akan senyum. Kemudian C dia, pintasan Y dia kita tahu adalah 3. Okay, kemudian kita cari punca. Cari punca. Okay, cari punca dia, tekan je kalkulator, awak akan dapat 1 dan juga 3. So kita boleh lukislah. Buat paksi X dengan paksi Y ni. Ini paksi Y, yang ini paksi X. Tandakan 1 dan 3 ni yang untuk yang ini. Okay, ini punca. Okay, kita punya
Pintasan Y 3. So ini pintasan Y C dia 3. Bentuk dia senyum. So awak lukislah. Okay, macam saya kata tadi, nak bagi cantik kita nak tahu sini berapa. Yang nak tahu sini berapa, kita kira lah. Paksi simetri X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B. B berapa sini? B negatif 4. 4. Negatif 4 per 2, A dia adalah 1. So sini awak akan dapat 4 bagi 2, 2. Okay, so sini sebenarnya adalah 2. Sini adalah 2. Dia berada dekat 2. Okay, jadi awak boleh sambung graf. Di graf tu cantik lah sikit. Kalau awak tak tahu dia punya paksi nanti, graf dia nanti awak punya ni, dia punya bucu ni tak cantik nanti. Okay. Ini untuk bagi graf cantik sahaja. Okay, yang penting ini kena ada, ini kena ada, punca kena ada. Baru kita boleh lukis. Boleh faham Okay, kita tengok yang seterusnya, yang B. Okay, B, X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okay, A 1. A sama dengan 1. B sama dengan negatif 6. C sama dengan 9. Okay, A positif, so masih lagi bentuk senyum. Pintasan Y dia 9. Okay, punca dia bila kita kira, okay, dapat 3. Satu saja punca dia 3. Okay, kalau 3, 1 je punca, maksudnya paksi simetri pun adalah inilah, tak payah cari B lah. Kita tahu satu punca je, so dia ada dekat sini lah. Sini adalah punca dia, sini adalah pintasan Y dia. So ambil pensel, freehand yang guna pembaris ataupun pembaris lengkung tu boleh. Okay, lukis saja. So kita nak lakar sahaja. Okay, boleh? Boleh ikut Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okay, ini A negatif 1, B sama dengan 2, C sama dengan 15. Okay, A negatif jadi dia adalah bentuk masam. Okay, C 15, pintasan Y dia 15, punca dia, okay. Okay, kalau jalan kerja ni pastikan, kalau dia minta jalan kerja, pastikan X tu jadi positif. So bila ini negatif, kita pindahkan lah, semua jadi tanda berubah. Sini positif, ini negatif, ini negatif. Okay, baru punya ini betul. Okay, awak akan dapat punca dia ini. Okay, bila dah dapat punca, lukis dulu paksi, tanda sesiap negatif 3, 5, 15. Okay, lepas tu ambil pembaris, pensel garis je. Okay, yang ini nak bagi cantik, dia punya paksi simetri. X sama dengan negatif B per 2A. So, negatif 2 per 2 kali negatif 1. So, awak akan dapat 1. Okay, maksudnya ini adalah 1. Dia berada dekat 1. So, sini adalah 1. Okay, jadi sambung. Dapatlah cantik je. Okay, yang D pula. Okay, kita ada A sama dengan negatif 2. B sama dengan 0. C sama dengan 18. A negatif maksudnya masam. Okay, bila B sama dengan 0, jadi paksi simetri ialah paksi Y. Okay, paksi simetrinya ialah paksi Y. Maksudnya C itulah. Ini adalah paksi simetri dia. Okay, 18. Jadi puncanya, okay, kecilkan dulu. 2x dengan 18 kita boleh kecilkan. So bahagikan akan dapat x kuasa 2 tolak 9 sama dengan 0. So dapat tambah 3 tolak 3. Okay, tolak 3 tambah 3 tandakan garis saja. Selesai. Okay, boleh ada soalan tak? Untuk kes 1 ni. Di mana puncanya berada pada paksi X. Boleh ikut setakat ni? Ada soalan Boleh. tak? Tak ada Okay, kita teruskan. Okay, untuk kes yang kedua pula, graf fungsi kuadratik tidak bersilang dengan paksi X. Okay, dia tak bersilang dengan paksi X. Okay. Kalau ikut memori, kita tahu A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 1 untuk kes ini. Sama juga dengan yang ini.
A sama dengan 1, B sama dengan kosong, C sama dengan negatif 3. Okey, jika nilai perkali B sama dengan kosong, okey ingat ni bila nilai perkali B sama dengan kosong, macam tadilah soalan last tadi, maka paksi Y ialah paksi simetri graf fungsi kuadratik tersebut. Okey, yang C tu adalah dia punya paksi simetri. Okey, kita tengok contoh bagaimana kita nak lakar graf. Okey, bagi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 1, okey, A kita 1, B kosong, C sama dengan 1. So dia punya paksi simetri berada dekat paksi 1 ni. Dia punya punca ni lah. Bukan dia punya punca. Okey, A1 senyum, B kosong, jadi paksi simetri ialah paksi Y. Nilai C sama dengan 1. Okey, dia ada kat sini. So apabila X sama dengan 2. Bila X sama dengan 2. F2 sama dengan 5. Okey, ini cari dia nilai apa-apa. Okey, sebab nak tahu berapa satu titik kat sini, kita carilah apa-apa nilai. Okey, yang lain tak ada masalah Okey, yang ini sama juga. A negatif 1, B kosong, C negatif 3. Okey, A negatif 1 maksudnya dia masam. Bila B kosong maksudnya paksi simetri dia adalah dekat paksi Y negatif 3 sini. Okey. So titik maksimum dia adalah kosong negatif 3. Itu tak ada masalah. So yang ini pilih je apa-apa nombor untuk X, kita cari Y ni berapa. So dapat satu titik. Okey, untuk tanda satu titik je. So dapatlah siap. Okey. Dua bentuk. Boleh? Kita tengok latihan. Lakarkan graf fungsi berikut. Okey, soalan A. Okey. A-nya apa? Positif ke negatif? Positif. Okey, A dia positif, jadi bentuk graf adalah Senyum. senyum. Okey, yang kedua kita tengok C dia pula. C dia sama dengan Negatif 24. negatif 24 ke? Okey, soalan yang ini kita permudahkan dulu. Okey, semua ni boleh bahagi dengan 2 kan? So akan dapat berapa ni? X kuasa 2 tambah X tolak Jadi 12. 12. Okey, jadi C dia kat sini adalah Negatif 12. okey, C dia adalah negatif 12. Okey, sekarang kita nak cari punca. Okey, X kuasa 2 tambah X tolak 12 sama dengan kosong. So, apakah berapa kita dapat? X yang pertama berapa? Berapa dapat? 3. 3 lagi 1? Negatif 4. Negatif 4. So dekat sini X tolak 3, X tambah 4. Okey, dah dapat dah. Okey, nak bagi cantik sikit graf, kita cari dia punya paksi simetri. X sama dengan negatif B, B adalah 1 per 2A. 2 kali 1, 2. So negatif 1 per 2. Okey, lukis sebab dia C negatif. Okey, so kita buat paksi. Ada pembaris saya tak ada pembaris. Okey, ini fx. Ini adalah paksi x. Okey, apa tadi? Bentuk senyum. Okey, abaikan dulu. C negatif 12, agak-agak dekat sini. Anda siap-siap. Punca 1 negatif 3. Okey, negatif 3. Lagi 1, 4. So, lebih sikit. 4. Dia punya ini negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2 kat mana?
Sini. Okay, Dan garis 1. okay, ada dekat sini lah. Itu 1/2. Okay, so apa, kita ambil lukislah freehand. Okay. Ini tak jadi juga ni. Sepatutnya saya sengit sikit. Okay, inilah lakaran ni lebih kurang. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, cuba buat soalan B dengan soalan C. Soalan B, soalan C. Buat dalam buku je. Buat dalam buku. Ni lakarannya, tengok boleh lakar ke tak je. Okay, soalan B. A dia positif. So, graf senyum. C dia 16. Punca dia berapa? Apakah nilai X yang pertama? Negatif 4. 4. Positif. Pertama 4, yang kedua? Yang kedua 1. 1. Betul. Betul ke? Kejap check balik. 4 dengan 1. Betul lah. 4 dengan 1. 4 dengan 1. Tak. 4 sahaja. Okay, dia ada satu punca je. 4 sahaja. Yang satu tu A tu. Okay, so ni tak ada So dia 4 sahaja. So sini X tolak 4. X tolak 4. Yang satu tu A. Okay, so sekarang satu punca sahaja, maksudnya paksi simetri dia pun 4. Okay, so dia positif kan? Positif, semua positif. So kita buat tak ada negatif. So X sama dengan 4. X sama dengan 4. C sama dengan 16. Okay. So lukislah. Siaplah fungsi dia. Graf fungsi dia. Okay, so ini nama graf dia. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 16. Okay, boleh faham Faham. Okay, nak teruskan lagi ke? Cuba nombor 2 pula. Okay, nombor 2, katalah kita ambil soalan C. Okay, soalan C. Macam mana kita nak buat soalan C ni? A-nya adalah negatif. Jadi dia bentuk graf dia adalah asam. Okay, B dia kosong. Jadi C dia adalah 2. Okay, C dia 2. C dia 2 ke? Bukan negatif 2 saya tengok contoh balik. Okay, C-nya adalah 2. Okay, kita nak cari nilai. Satu nilai untuk Fx. Ada anak panah. Okay. Okay, katalah X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 2, jadi apa? X sama dengan negatif 4 tambah 2, negatif 2. Okay, so kita lukis graf. Okay, C sama dengan 2.
Satu lagi dekat negatif 2. X sama dengan 2. X sama dengan 2. Okey. So, kita lukis graf dia. Macam ni lah. Salah ni. Kita tak kenapa salah. Dia sepatutnya tak akan bersilang dekat paksi X. Siapa tahu kenapa salah? Siapa tahu kenapa salah? Tapi dalam buku bersilang juga. Okay, dalam buku dia bersilang. Apalah, kita anggap betul lah. Mana pen ni hilang pula lah. Okay. X2 negatif 2. Okey, ada soalan tak? Sepatutnya tak boleh bersilang lah. Sebab dia negatif. Okay, kalau kita tengok contoh balik. Okey lah. Sebab A dia negatif. Tak ada masalah lah. Okey. Boleh teruskan? Okey, dia bersilang sebab sini negatif dia akan bersilang lah. Mana saya nak cari ni? Okey, kat sini. Nak satu contoh lagi ke? Cikgu nak tanya. Ya. Kan graf tu dia ada macam banyak pattern kan. Macam mana kita tahu graf tu ada yang X dekat atas, X dekat bawah? Macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu ni? Pendek ke panjang? Ini kawan awak. Kita tengok pada nilai ni lah. Okay, kalau dia positif, okay, C dia negatif. Kalau C dia negatif, biasanya kita panjangkan bahagian negatif lah. Jadi dia akan jadi pendek bahagian atas ni. Yang bahagian positif akan jadi pendek. Macam ni C dia 16. C dia 16 maksudnya positif kan. So kita panjangkan yang positif. Yang negatifnya pendek. Okay, sama juga dengan, terpadam. Sama juga dengan soalan yang C ni. Okay, C dia 2. So positif dia macam ni lah. Kita boleh bagi sama banyak lah. Kalau sikit macam ni. Boleh? Boleh. Okay, kita cuba tengok contoh lagi, satu lagi contoh. Tak boleh erase ke ni lah? Saya nak padam ni, tak boleh padam Okay. Itu je yang dia padam. Okay, katalah kita ambil contoh lagi satu. Soalan mana awak nak? Soalan C tak buat lagi kan? Okay, kita tengok soalan C. Okay, soalan C yang ini. Okay, soalan C ini dua-dua ni kita kecilkan terus. So dia akan jadi negatif X tambah X tambah 20. Okay, so A dia negatif. Bila A negatif, okay, A dia negatif, jadi dia adalah masam. C dia adalah 20. Apa lagi? Punca dia pula. Okay, punca dia tukarkan negatif ni jadi positif. So dia akan jadi
X kuasa 2 tolak X tolak 20 sama dengan kosong. Okey, apa nilai X yang awak dapat? 5 dengan 4 ni. 5 dengan 4, salah satu negatif. Apa? Negatif 5 Siapa dapat? 5. 5, so 4 yang negatif. X negatif 4. Okay, so sini X tolak 5, sini X tambah 4. Okay, so kita lukis, nak tahu dia kat mana? C dia adalah positif kan? So kita banyakkan bahagian positif lah. Yang ini akan jadi sikit negatif. Okay, C dia 20. Punca dia 1, 5, 1 negatif 4. Okay, sini 5, sini negatif 4. Dia masam kan? Okay, so masam. So kita ambil, kemudian lukis je lah. Lukis turun bawah. Okay, siap graf dia. Okay, boleh faham Nak agak dia punya paksi, tengok pada C dia lah. Kalau dia banyak positif, lebihkan positif. Okay, punca pun sama juga. Biasanya ada positif negatif. So, tengah-tengah lah. Kalau boleh kita buat tengah-tengah dia punya fx ni. Okay, kalau satu punca je, kalau punca positif, negatif tak payah. Okay, kalau dua punca, mesti ada positif, negatif. Okay, boleh? Boleh kita teruskan? Boleh. Okay, saya nak habiskan. Kita nak masuk kepada penyelesaian masalah lah. Okay, bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan persamaan kuadratik. Okay, soalan ini kalau awak dapat bentuk je dulu, yang bentuk tu lah yang penting. Okay, itu markah pertama awak. Okay, Joseph ingin membuat rangka sebuah kotak berbentuk kuboid dengan menggunakan root kayu. Bentuk kuboid kuboid. Kuboid bentuk macam mana? Okay, ini bentuk kuboid Okay, agak-agak. Okay, harga root kayu ialah RM5 per meter. 1 meter RM5. Okay, tapak kuboid berbentuk segi empat sama. So, sini X. Tinggi kuboid ialah 30 cm lebih panjang daripada panjang tapak. So, tinggi dia berapa? Berapa tinggi dia? X tambah 30. X tambah 30. Sebab lebih panjang 30. X tambah 30. cm ni semua dalam cm. Okay, jumlah luas permukaan kotak ialah 4,800. Luas ini semua tambah akan dapat 4,800 luas So 4,800 cm persegi. Okay, bajet Joseph untuk membina rangka kotak sebuah kotak ialah RM15. Okay, tentukan sama ada Joseph mempunyai bajet yang cukup atau tidak. So sekarang macam mana kita nak selesaikan masalah? Dia bagi sini. Jadi kita kena cari X ni. luas. Cari luas ni untuk cari X lah. Macam mana nak cari luas? Okay, luas kita ada ni ini adalah tapak. Dua tapak segi empat sama kan? Okay. So L sama dengan ada dua tapak. Tapak nak kira luas dia apa? Panjang kali lebar lah kan? 2 kali X kali X. X kali X, ini pun X kali X. Jadi ada 2. Tambahkan dengan yang segi 4 tepat ni pula ada 4 dah. 1, 2, 3, 4 muka. Okay, maksudnya panjang kali lebar. X kali X tambah 40. Kita ada 4 kali X tambah 30. Boleh ikut kan ni? So sini awak akan dapat berapa? 2x kuasa 2 2x kuasa 2 tambah 4x kali x jadi 4x kuasa 2 2 tambah jadi 30 26 120 pula kan? Yelah 120 x. So ini akan jadi 6x kuasa 2 campur 120 x.
Okay, bentukkan dia punya persamaan kuadratik. So kita akan dapat 6x kuasa 2 tambah 120x sama dengan 4,800. Boleh ikut setakat ni? Okay, ini belum markah lagi Markah awak dekat sini. Okay. Boleh kecilkan tak? Boleh. Bagi sifir berapa ni? Sifir 6 boleh kan? Semua boleh bagi 6 kan? Boleh? Boleh. So x kuasa 2 tambah 120 bagi 6 dapat 20. 2x. 4,800 bagi 6 dapat 40. berapa? 80. 60? 8 dengan 80. 80 ke? 80. Bukan 800? 8,800. 100. 800. 800. Okey, cari punca dia. Berapa x yang pertama dapat? Dua 2. 20. 20. Hmm. 20 Satu lagi? Negatif 40. Negatif 40. So dekat sini x tolak 20. X tambah 40. Okey, sekarang kita ada dua punca. Macam mana kita nak tahu x yang mana kita nak pilih? Kita akan pilih x yang positif. Kita ambil yang ini. Okey, x negatif kita abaikan. Okey, untuk kira inilah. So x tahu x ni adalah 20, bukan negatif 40 Kita ambil 20. Jadi sini kita akan dapat 20. Yang ini pun 20. Dia punya tinggi akan jadi berapa? 50. 50. Okey. Kita tengok cukup tak bajet. Okey, kata RM5 per meter. Okey, ini panjang 20. Panjang 20 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya 8 kali dengan 20. 8 kali ke? Yalah. 20 ada 8 kali. So tambahkan dengan yang 50 ni ada berapa? 8 juga. 8 ke? 1, 2, 3, 4. 4 saja. 4 kali dengan 50. So awak akan dapat berapa ni? 160 tambah 200 sama dengan 360. Ini adalah cm. Okey, ini RM5 per meter. So ini sama dengan berapa meter? 3.6 meter. 3.6 meter. Okey, cukup tak duit bajet dia RM15? So kita darabkan 3.6 darabkan dengan RM15. Awak akan dapat berapa ringgit? RM berapa? darab 15. Berapa dapat? Cikgu, patutnya itu bukan darab 5 ke? Oh, ya. Saya terlebih. Baik ada yang perasan. Okey, darab 5 bukan 15. Darab 5. Okey, berapa? 18. 18. Cukup tak duit dia? Tak cukup. Oleh sebab itu bajet tidak mencukupi. Okey, kalau dalam exam yang ini satu markah, ini macam biasa juga satu markah, yang ini satu markah je sebab kita ambil satu ni je. Yang ini satu markah, yang ini satu markah, ini lagi satu markah. Okey, soalan penyelesaian masalah ni banyak markah lah. Okey, boleh jadi 5, boleh jadi 6, 4 tak. Kalau dia tanya macam ni,
Yang ini mesti jawab. Kalau tidak, hilang satu markah je lah kalau tak jawab. Okay, boleh? Okay, cuba jawab praktis sekundari 1.1H nombor 1. Okay, cuba jawab dulu. Saya pun cuba jawab juga. Tak faham tanya Dah siap? Okay, nombor 1 dah siap? Dah. Okay, berapa awak dapat? Berapa kos? Yang A ke B? Yang A senang je. A apa jawapan A? A jawapan dia 5x kuasa 2 tambah 20x Okay, 5x kuasa 2 tambah tambah 20x. 20x. X. Apa yang lain? Kenapa dapat ini? A, senang je. Okay, darab je 5x tambah 20, darabkan dengan x. Sebab dia segi 4 je. So, akan dapat jawapan A ini. Okay, jawapan B. B jawapan dia awak dapat berapa? Kos? Dah dapat kos dia berapa?
Dapat RM 8,000. 8. Saya dapat 4. Okey, kita check. Ada dapat jawapan lain? Okey, dia dah bagi luas 5,100. Okey, 5x kuasa 2 campur 20x sama dengan 5,100. Boleh kecilkan, so akan dapat x kuasa 2 tambah 4x tolak berapa bahagi 5? 10. 20 kan? Okey, 1020 sama dengan 0. Cari punca dia. So, X yang pertama berapa? Negatif 30. Negatif 30. Yang bawah tu 30. Okey, positif kan? Tu 30. Okey, saya padam dulu. Nanti confuse. Okey, yang pertama 30. Mana pen? Okey, 30. Yang lagi satu? Negatif 34. 34. Okey, so sini X tolak 30. X tambah 34. Okey, jadi nilai yang kita ambil adalah nilai yang ini. 30. 30. Yang negatif jangan ambil. Okey, sekarang kita cari dia punya jumlah panjang. Okey, jumlah dawai yang kita perlukan, panjang dawai adalah panjang dia 5 kali dengan 30 tambah 20. Okey, ini yang pertama. Tambahkan dengan dia punya lebar 30. So akan dapat 170 tambah 30 sama dengan 200. Okey, 200 meter. Harga panjang dawai ialah RM20 per meter. So jumlah kos adalah RM 20 kali 200 meter. So berapa jawapan dia? 4. Okey, 4,000 untuk pasang pagar dawai, pagar padang apa ni? Okey, siapa dapat 4,000? Boleh faham? Cikgu bukan ada 2 ke? Dia darab 2. Yang 2 Betul. Betul. Ini baru separuh. Okey, so darab 2. Jadi betul lah 8,000. Okey, 8,000. Okey, bagus. Betul. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Okey, yang nombor 2 boleh buat? Nombor 2 saya tunjuk kat sini. Okey, dia punya formula laju sama dengan apa? Dah belajar kan? Laju sama dengan Jarak tolak masa. jarak Tolak bahagi masa. bagi. Okey, ini formula laju. Laju ialah jarak bahagi masa. Okey, laju kita tahu dia punya formula adalah dia punya pembeli ubah 20T tolak 20 sama dengan jarak yang dilalui ialah 225. So sini letak 225. Masanya adalah T tolak 3. Okey, kita nak tahu berapa dia punya hal laju, kita kena cari nilai T dulu. Okey, lepas tu baru boleh bandingkan dengan hal laju ni. Okey, jadi macam mana nak buat? Yang ini naik atas, darabkan dengan atas. Okey, dia akan jadi 20T tolak 20 darabkan dengan T tolak 3 sama dengan 225. Okey, berapa dapat ni? 20 T kuasa 2 tolak 60 T
tolak 20. T tambah 60 tolak 225 sama dengan kosong. Okey, so tinggal lagi 20 T kuasa 2 tolak 80 T tolak berapa lagi? 60 tolak 225 berapa? Mana pen? Okey, tolak 165 sama dengan kosong. Kecikkan dia. Nak kecikkan bagi sifir berapa ni? Okey, bagi sifir 5. Ini akan jadi 4T kuasa 2. Ini bagi 5 dapat berapa 16 ke? Okay, 16. Mana pen hilang pula. Satu enam lima bagi 5. 33. Apakah nilai T yang pertama? Negatif 16 negatif 33. Yang pertama adalah berapa T yang pertama awak dapat? 11/2. 11/2. Okey, T yang kedua? Negatif 3/2. Negatif 3/2. So sini akan jadi 2T tolak 11. Ini 2T tambah 3. Okey, jadi nilai T yang kita ambil adalah nilai T yang positif. Okey, so jadi laju dia adalah 20 darab 11/2 tolak 20. Apa dapat ni? 10, 110 tolak 20, 90. Itu tak 90. Jadi adakah Encik Kamarul mematuhi peraturan had laju lebuh raya? Ya, ya. Okey, so Encik Kamarul, ya. Jawapan dia awak buat ya sahaja pun tak ada masalah. Okey, ataupun awak tulis panjang sikit, Encik Kamarul mematuhi peraturan had laju lebuh raya. Okey, selesai. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, buku dah beli? Dah. Dah. Buku dah beli Okey, untuk hari ini latihan yang tadi tu yang 1.1F hantar pada saya nanti melalui Google Form. Okey, dan latihan untuk hari ini banyak sikit lah sebab hari Khamis tak ada kelas kan? Sebab cuti kan? Hari Rabu start cuti raya Cina. Raya Cina. So harus start daripada hari Rabu tak ada kelas. Rabu, Khamis, Jumaat tak ada kelas. Okay, so buku kerja awak buat latihannya dari muka surat 8 sehingga muka surat 11. Ramai lagi tak yang tak ada buku? Saya tak ada buku, cikgu. Apa? Saya tak ada buku. Tak ada buku. Yang tak ada buku, saya akan post soalan dalam Telegram. Okey, fungsinya tu nanti awak salin lah sebab nombor-nombor tu je sebab awak nak buat jalan kerja kan. Okey, salinkan dia punya jalan kerja, soalan dia lah. Yang soalan panjang tu tak payah pun tak apa. Yang penting jalan kerja nombor soalan ada. Okey.
Nanti tak kena hantar juga tu nanti. Tapi selepas kita bincang baru awak hantar. Okay? Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okay, saya tengok hadiran. Siapa nama yang tak dapat kenal pasti. Ada tak yang guna orang lain punya akaun? Ataupun akaun yang lain tak guna nama sendiri. Okay, ni semua MOE, bagus. Senang. Okay, yang lain sini Azam. Okay, nama sebenar tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Alright. Hari ini 50 orang. Yang dah keluar 1, 2, 3, 4, 5 orang. 6 orang. Yang keluar tak masuk-masuk. Okay, 6 orang yang dah keluar. Okay, makin lama makin sikit kehadiran ni. Okay, ada soalan? Kejap lagi saya bagi link untuk hantar latihan. Silakan hantar Okey. Okay. Latihan tu je ya. Latihan muka surat 8 hingga muka surat 11 buku kerja. Yang tak ada kejap lagi saya ambil gambar. Lambat sikit lah sebab saya kena padam jawapan. Saya jawab, buku saya ada jawapan. Betul lambat sikit. Saya tutup jawapan tu saya post. Okay. Kalau tak ada kita habis kelas hari ni lah. Okay, kita jumpa minggu depan pula. Hari Isnin minggu depan waktu yang sama dah. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.